Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala habibillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma rabbi syrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul uqdatan min alsinatina yafqahu aqwalana. Allahumma fakkihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma alhimna marashida umurina wa a'idna min shururi anfusina birahmatika ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah thumma alhamdulillah. Apa khabar sahabat-sahabat semua? Saya minta maaf kita bersiaran sedikit lewat, beberapa minit lewat. Ahlan Samzia SBT Zimahdun, Kamiza Muhammad Amil, Ummi Zaihadi, Hasiyah Nun, Bunga Lawang, kemudian Zabaria Muhammad Yusuf, Galik Spirit, Yaya Lia, Farida Hassan, Farah Dilah Uthman, M. Nasir Harun, Ruziah Ma'arub, kemudian Zuraida Siddiq, Farida Ismail, Nurul Hidayat, Aini Uthman, Ramlah Abdullah, dan juga Salabiyah Sa'ad, Nasrullah Nurdin, Zaharah Alias, dan juga semua sahabat-sahabat yang lain. Ahlan kita bertemu dalam pertemuan sejarah Mekah, yang mana kita membicarakan beberapa perkara bermula daripada kota Mekah itu sendiri. Itu adalah tajuk kita yang pertama. Kemudian kita telah berbicara tentang sempadan dan juga masjid-masjid yang dibina di perbatasan Tanah Suci, Tanah Haram Mekah. Kemudian yang pada bab yang ketiga, kita telah berkongsi berkenaan tentang miqat makani, ketika mana nak datang untuk umrah ataupun haji dalam keadaan berihram, maka apakah itu miqat-miqat, dan juga hadis berkenaan tentangnya, sejarah tentangnya, dan binaan masjid yang didiri di sebahagian daripada miqat-miqat yang mengelilingi akan Baitullah dan Kaabah. Seterusnya kita telah bercerita berkenaan tentang Kaabah sendiri, tentang apakah sejarah pembinaan Kaabah, kemudian binaan-binaan yang ada pada sekitar Kaabah seperti Hijr Ismail, Mizab, dan juga Hajarul Aswad, Multazam, pintu Kaabah, pintu dalam Kaabah, Babut Taubah, Mi'jan Kaabah, dan juga Syazarwan, serta beberapa perkara yang lain. Kemudian kita telah bercerita berkenaan tentang benda-benda yang ada sekitar Kaabah, daripada Telaga Zamzam, daripada Maqam Ibrahim, daripada pintu Bani Syaibah, dan juga beberapa perkara yang lain, disusuli berkenaan dengan Safa dan Marwah. Dan sekarang ini kita sedang menceritakan tentang Masy'ar Haji. Hari ini kita nak berkongsi berkenaan tentang Arafah. Sebelum kita mula, apa kata sama-sama kita perbetulkan dahulu niat kita. Moga-moga pertemuan kita adalah kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifada wal hatha ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa du'ai ila al huda wa dalalati ala al khair ibtigha'a wajhillah wa mardatihi wa qurbih wa thawabih. Amin amin ya rabbal alamin. Ahlan kepada sahabat-sahabat yang baru join, mohon jasa baik untuk bantu share, bantu untuk kongsi, bantu untuk sebar luas tag rakan-rakan yang lain. Moga-moga lebih ramai yang beroleh manfaat insya-Allah. Lalu kita nak mula membicarakan tentang Arafah. Maka kata penulis buku, Arafah yang mana ianya datang daripada perkataan bahasa Arab ta'aruf, ataupun memberi makna pada waktu itu pengenalan. Kenapakah Arafah dipanggil Arafah? Dinamakan kawasan ini Arafah kerana baginda Nabi Adam dan juga Hawa alaihimassalatu wassalam telah bertemu ketika mana terpisah waktu Allah turunkan mereka di bumi, waktu ketika mana Allah hantar mereka ke bumi, maka pada waktu itu mereka terpisah. Maka mereka bertemu di tempat yang bernama Arafah,
dipanggil sebagai Arafah, maksudnya tempat berkenal, tempat perkenalan. Maka di sinilah mereka berkenal semula di dunia setelah mereka terpisah ketika mana diturunkan di dunia daripada syurga. Maka sebab itulah dipanggil tempat ini sebagai Arafah, kerana inilah tempat pertama mereka bertemu ketika mana tiba di dunia. Ada juga pandangan yang lain bahawa berkenaan tentang Arafah. Antaranya adalah pandangan yang kedua. Arafah dipanggil Arafah kerana datang daripada maksud Arafah yang juga memberi makna menunjuk, mengajar. Kenapakah Arafah dipanggil Arafah? Pandangan yang kedua, kerana di sinilah Nabi Ibrahim diajar oleh Jibril berkenaan tentang manasik-manasik haji. Maka ini adalah pandangan yang kedua, kerana Arafah memberi makna mengajar, dan di sinilah Jibril mengajar Nabi Ibrahim tentang manasik-manasik haji pada zaman baginda Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Maka ini dua pandangan. Ada pula pandangan yang ketiga yang dinukilkan daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, yang mana Arafah memberi makna mengakui. Arafah yang memberi makna mengakui. Kenapakah disebut mengakui di sini? Kerana menurut pandangan Abdullah bin Abbas, kerana di Arafah lah manusia mengakui yang mana tentang dosa dan kesalahannya ketika mana musim haji. Lalu ketika mana musim haji di padang Arafah, pada waktu itu manusia mengakui akan dosa dan juga kesalahan dia. Maka ini secara ringkas tiga sebab kenapa kawasan itu dipanggil Arafah. Yang pertama, mengikut pandangan daripada sudut bertemunya Adam dan Hawa. Yang kedua, kerana di sini Jibril mengajar Nabi Ibrahim tentang manasik haji. Yang ketiga, Arafah memberi makna mengakui, kerana manusia mengakui maksiat dan dosa pada hari Arafah di padang Arafah ini. Seterusnya, kata penulis buku, adakah Arafah ini di tanah haram ataupun luar tanah haram? Maka kata penulis buku, Arafah yang merupakan salah satu daripada tempat ketika mana pada haji diziarahi oleh orang yang buat haji, ianya terletak di luar batas tanah haram. Arafah terletak di luar daripada tanah haram. Sebab itu orang Quraisy ketika mana mereka buat haji pada zaman jahiliyah, mereka tak nak pergi Arafah. Sebab mereka kata, kami adalah penjaga Baitullah, lalu kami hanya akan berada dekat tanah haram sahaja. Lalu orang Quraisy, mereka bila buat haji, mereka tak pergi Arafah sebelum kedatangan Islam. Selepas kedatangan Islam, Nabi SAW betulkan apa kesilapan yang dibuat oleh orang-orang Quraisy. Maka ianya adalah terletak di luar tanah haram. Kemudian kata penulis buku, ianya lebih kurang 22 km daripada Masjidil Haram. Tapi zaman kita tengok kerana jalan apa yang diambil dan sebagainya, tetapi secara ringkasnya jaraknya daripada Masjidil Haram lebih kurang 22 km. Berapakah saiz luasnya? Kata penulis buku, luasnya adalah di antara lebih kurang 10.4 km. Itu adalah luasnya 10.4 km. Dan apa yang jemaah haji buat di sini? Maka jemaah haji pada 9 Zulhijjah. Sebab itu 9 Zulhijjah dipanggil hari Arafah. Maka jemaah haji akan berwukuf di sini. Berwukuf maksudnya berada sebentar di sini. Berada seketika di sini. Antara amalan yang dibuat di Arafah adalah pada waktu itu khutbah Arafah. Antara amalan yang dibuat di Arafah adalah melakukan solat zuhur dan asar secara jamak takdim di sini. Secara jamak takdim di sini di Arafah. Dan selepas daripada itu barulah berangkat ke jadual yang seterusnya. Namun di Arafah tidak bermalam. Okey. Lalu kemudian penulis buku membawakan tentang sebutan Arafah dalam Al-Quran. Antaranya ada pada surah Al-Baqarah ayat 198. Bagaimana disebut tentang Arafah dalam Al-Quran pada surah Al-Baqarah ayat 198. Antara sejarah Arafah yang lain, kata penulis buku, adalah di sininya turun ayat yang kita semua tahu bahawa penyempurnaan agama Allah isytiharkan ketika mana baginda Nabi berada di Arafah.
Itulah ayat daripada surah yang kelima, surah Al-Ma'idah, ayat yang ketiga. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Pada ayat yang ketiga daripada surah yang kelima Al-Ma'idah, firman Allah, Al-yawma, pada hari ini, akmaltu, aku telah sempurnakan, lakum, untuk kamu, dinakum, agama kamu. Lalu ayat ini turun ketika mana Nabi berada di Arafah pada Hajjatul Wada'. Lalu inilah beberapa sejarah ringkas berkenaan tentang Arafah. Dan Nabi SAW ketika mana berwukuf, Nabi bukanlah berwukuf dekat Jabal Rahmah, tetapi dekat satu kawasan yang berhampiran dengan Jabal Rahmah. Nabi tidak berwukuf dekat Jabal Rahmah ketika mana pada hari Arafah. Okey, lalu apakah gambar-gambar Arafah? Kita tengok sekejap gambar-gambar Arafah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Lalu ini antara gambar-gambar Arafah pada musim haji. Bagaimana penuh dengan manusia, penuh dengan manusia. Ini dekat dataran bulat, dekat Arafah, yang kalau orang pergi umrah maka mereka akan tahu. Kemudian apa lagi gambar-gambar Arafah pada musim haji? Ini dia, penuh dengan lautan manusia. Ketika mana pada musim haji memakai ihram dan pada waktu itu berada di sini untuk berwukuf ketika mana pada musim haji. Okey. Gambar yang lain, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ini antara gambar yang lain tentang Arafah. Lalu ini di Arafah, pada tempat yang luasnya lebih kurang 10 km, di sinilah jutaan manusia berkumpul. Kenapa? Sebab dalam hadis Nabi SAW bersabda, Al-Hajju Arafah. Haji itulah Arafah. Maksudnya haji adalah waktu yang mana manusia kena berkumpul di Arafah. Kemudian ada beberapa lagi peristiwa yang lain yang mana kita tak baca. Okey. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Antara benda yang ada di Arafah adalah Masjid Namirah. Masjid Namirah. Apakah sejarah Masjid Namirah? Kenapakah dibina Masjid Namirah tersebut? Maka di sini penulis buku menerangkan dahulu tentang Masjid Namirah sebelum penulis buku menerangkan tentang Jabal Rahmah. Maka Namirah sebenarnya adalah nama gunung. Namirah itu sebenarnya adalah nama gunung yang terletak di barat masjid. Sebabkan masjid itu berhampiran dengan gunung Namirah, sebab itu dipanggil Masjid Namirah. Kenapa dibuat masjid di kawasan Namirah ini? Pada zaman Nabi tak ada masjid. Sebenarnya pembinaan asal Masjid Namirah ini adalah sirahnya kerana di situlah Nabi SAW telah pada waktu itu membina kemah di Namirah. Lalu sebelum Nabi SAW sampai ke dataran Arafah pada zaman kita, pada awal paginya Nabi SAW punya kemah telah disediakan di Namirah. Lalu Nabi SAW berada di Namirah. Nabi SAW berada di kemah baginda. Ketika mana dah masuknya Zuhur, barulah Nabi SAW pergi ke kawasan Padang Arafah yang telah dibuat bulatan bulat itu. Nabi SAW berkhutbah di situ. Khutbah Hajjatul Wada' yang kita semua kenal dan semua kita tahu. Khutbah yang penuh dengan mesej, yang penuh dengan pada waktu itu peringatan dan juga nasihat. Lalu lepas Nabi dah berada di Namirah, barulah Nabi SAW berkhutbah di Padang Arafah, di kawasan Arafah. Selesai daripada khutbah, barulah Nabi SAW melaksanakan solat Zuhur dan Asar pada waktu Zuhur, iaitu secara jamak takdim. Bila Nabi SAW dah selesai, barulah Nabi SAW selesai solat, Nabi berwukuf dalam keadaan berdoa, dalam keadaan beribadah, dalam keadaan bermunajah sehinggalah matahari terbenam. Bila matahari dah terbenam maghrib, Nabi tak solat maghrib ke Arafah. Nabi pergi ke Muzdalifah dan Nabi solat maghrib dan isyak di Muzdalifah. Ini secara ringkas tentang amalan Nabi SAW. Maka ketika mana zaman pemerintahan Khalifah Abbasiyah,
pada zaman pemerintahan Khalifah Abbasiyah, dekat mana kemah Nabi dibina, dekat kawasan berhampiran dengan Gunung Namirah itu, maka pada waktu itu telah dibina masjid. Pada zaman itu dibina masjid. Pada awalnya masjid itu dibina dekat tempat Nabi SAW punya kemah, pada awalnya, sehinggalah pada waktu itu ketika mana pembesaran demi pembesaran berlaku, maka jadilah masjid itu seperti mana zaman kita, yang mana sangat luas dan juga sangat besar. Sebentar. Lalu ini dia gambar Masjid Namirah. Gambar Masjid Namirah. Kemudian ini lebih kurang gambar Masjid Namirah. Minta maaf. Ini lebih kurang gambar Masjid Namirah. Okey. Tetapi kena berhati-hati sebab bukanlah keseluruhan masjid ini adalah berada di Arafah. Bahagian depan masjid pada waktu itu berada di luar Arafah, kata penulis buku. Lalu sebab itu disebutkan di sini, setelah perluasan masjid yang dilakukan terus-menerus sepanjang sejarah, maka bahagian depan masjid bukan merupakan sebahagian daripada tanah Arafah. Sementara bahagian belakangnya telah mula masuk ke dalam tanah Arafah. Maka inilah sejarah Masjid Namirah, tempat Nabi punya kemah berada ketika sebelum Nabi bergerak untuk menyampaikan khutbah dan juga solat zuhur dan juga asar di lembah Urnah. Lembah itu dipanggil lembah Urnah. Seterusnya berkenaan tentang masjid ini secara ringkas, kata penulis buku, pemerintah Arab Saudi telah mengeluarkan belanja untuk membina masjid ini dengan nilai 230 juta rial. 230 juta rial. Dan sehinggakan masjid ini boleh memuatkan lebih kurang 350,000 jemaah. Tapi of course ketika mana musim haji tak muat, sebab musim haji yang datang berjuta. Tetapi masjid ini boleh memuatkan 350,000 jemaah pada kawasan tempat solatnya. Dan ianya adalah masjid yang besar, masjid yang luas, yang dipenuhi ketika mana pada musim haji. Kemudian Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, ada satu tempat yang mana di Arafah juga yang dikenali sebagai Jabal Rahmah. Tempat ini adalah kerana ianya tempat di mana dikatakan bertemunya Nabi Adam dan juga Hawa. Tetapi waktu wukuf bukanlah Nabi berada dekat atas bukit Jabal Rahmah, tidak. Dalam riwayat menyebut waktu berwukuf Nabi SAW bukanlah berada di atas bukit Jabal Rahmah. Maka inilah secara ringkas yang mana kita nak ceritakan tentang sejarah berkenaan tentang Nabi SAW dan kawasan-kawasan ini. Cumanya sebenarnya ada beberapa tempat yang mana saya tak sempat nak kongsikan, iaitu yang pertama dekat Arafah ini adanya Masjid Namirah. Kemudian adanya Lembah Urnah. Lembah Urnah yang mana ada juga sejarah berkaitan dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga adanya kita kenali sebagai Jabal Rahmah, dan yang keempat adanya tempat yang dikenali sebagai Masjid Sakhrah. Masjid Sakhrah ini menurut penulis buku adalah kawasan di mana turunnya ayat Al-Yawma Akmaltu Lakum Dinakum tersebut, yang mana ianya terletak di Arafah, tetapi ianya terletak di tempat bernama Masjid Sakhrah. Masjid Sakhrah adalah tempat di mana turunnya ayat yang ketiga daripada surah yang kelima Al-Maidah, Al-Yawma Akmaltu Lakum Dinakum wa Atmamtu Alaikum Ni'mati wa Raditu Lakumul Islam Madina. Ini antara tempat-tempat bersejarah yang ada di Arafah. Tapi selalunya orang bila pergi ke Arafah, sebab waktu tu dibawa tengah hari panas, yang tempat yang menjadi tumpuan adalah pada waktu itu aiskrim. Kan dia banyak waktu umrah, waktu haji memang waktu tu ramai orang. Ketika mana waktu umrah,
Maka pada waktu itu bila mutawif cerita sedikit, yang akan diserbu oleh para jemaah adalah van-van yang jual aiskrim. Kerana itu waktu yang panas selalunya ketika mana para jemaah umrah datang. Lalu ini adalah tempat-tempat yang bersejarah yang ada di tanah Arafah, di bumi Arafah. Seterusnya, jom kita lihat tempat yang seterusnya. Apakah yang kita nak kongsikan? Kita nak kongsikan tentang tempat kelahiran baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka berhampiran dengan Bukit Marwah. Berhampiran dengan Bukit Marwah adanya tempat kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inilah yang kita nampak di tempat kelahiran Nabi ditukar kepada menjadi library dan juga maktabah. Maka ini adalah tempat kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu dekat rumah ayah baginda Abdullah. Dan kawasan ini sebenarnya dikenali sebagai Ma'la daripada zaman dulu. Cumanya yang kita kenal Ma'la adalah tanah perkuburan Ma'la. Tetapi kawasan tempat keluarga Abdul Muttalib tinggal ini, perkampungan ini dikenali sebagai perkampungan Ma'la. Maka zaman sekarang ini telah menjadi library, telah menjadi perpustakaan. Lalu sebenarnya Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Okey. Lalu kata penulis buku, dulu di tempat kelahiran Nabi ini telah dibangunkan masjid oleh Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad oleh Khayzuran. Dulu sebenarnya kawasan ni masjid oleh Khayzuran. Siapakah Khayzuran? Kata penulis buku, kata para ulama sirah, mak kepada Khalifah Harun Ar-Rashid. Lalu mak kepada Khalifah Harun Ar-Rashid dekat tempat Nabi lahir ni dibina masjid. Apakah tujuan dibina masjid dekat tempat yang ada kaitan dengan Nabi? Supaya orang datang bukan sekadar ziarah, tidak. Tetapi orang datang, orang boleh solat. Datang boleh solat. Sebab itu banyak masjid dibina. Lalu mak kepada Khalifah Harun Ar-Rashid pada waktu itu telah membina masjid yang mana nama mak Khalifah Harun Ar-Rashid adalah Khayzuran. Namun tidak lama selepas itu masjid itu dirobohkan dan dibinalah perpustakaan oleh Syekh Abbas Al-Qattan pada bila? Tahun 1950. Lalu orang yang mula-mula membina maktabah, library, perpustakaan adalah Syekh Abbas Qattan pada tahun 1950 Masihi bersamaan 1370 Hijrah. Dan di sinilah sampai zaman ini adanya maktabah, dan ini menunjukkan kepada tempat kelahiran baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bilakah dibina? Tahun 1950 oleh siapa? Oleh seorang yang bernama Syekh Abbas Qattan pada tahun 1950. Okey, seterusnya kita tak sempat nak cerita tentang kelahiran baginda Nabi SAW, kerana itu kita dah belajar dalam sirah, dalam kitab Ar-Rahiqul Maktum. Seterusnya kita nak menceritakan tentang Gua Hira. Tentang Gua Hira. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Saya tak ada pula gambar tentang Gua Hira. Okay. Gua Hira. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Gambar daripada pintu gua tu saya tak ada. Okey. Lalu Gua Hira. Gua Hira secara ringkas kita tahu kisahnya. Gua Hira adalah tempat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam selama 3 kali bulan Ramadan. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyendiri di sini untuk beribadah. Selama 3 kali Ramadan, seperti yang kita baca dalam kitab Ar-Rahiqul Maktum. Pada Ramadan yang ketiga, pada usia Nabi SAW 40 tahun 6 bulan, maka pada waktu itu turunlah wahyu yang pertama. Maka sebab itu bukit itu dikenali sebagai Bukit Cahaya, Jabal Nur, dan gua ini kekal dengan nama Gua Hira. Maka ini adalah berkenaan tentang Gua Hira. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kalaulah nak mendaki, selalunya ambil masa lebih kurang 45 minit. Kecuali lah kalau seorang tu benar-benar fit, dia benar-benar cergas, maka boleh lagi dalam keadaan lebih cepat. Cumanya pada zaman Nabi SAW tak adalah tangga naik ke atas, tak ada. Dan gua ini tak besar, sekitar hanya 3 meter.
boleh memuatkan hanya seramai 2 orang sahaja untuk berada padanya. Dan kalaulah bersesak-sesak, maka pada waktu itu boleh lebih. Lalu ianya sekitar pada waktu itu 3 meter sahaja dia punya panjang. Sedangkan lebarnya sekitar 1 lebih meter sahaja. Lalu inilah gua yang mana panjangnya ke depan 3 meter, luasnya adalah lebarnya pada waktu itu lebih kurang 1.5 meter dan ketinggiannya lebih kurang 2 meter. Lalu Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, ini adalah Gua Hira di mana turunnya wahyu yang pertama, Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Seterusnya kita nak tengok tentang rumah Al-Arqam bin Abil Arqam. Zaman kita rumah Al-Arqam bin Abil Arqam dah tak ada. Tetapi pada zaman dahulu, binaan ini dibina masjid padanya, rumah Al-Arqam bin Abil Arqam. Apakah signifikannya rumah Al-Arqam bin Abil Arqam ataupun kita kenali sebagai Darul Arqam? Kerana ianya adalah rumah yang milik seorang sahabat bernama Al-Arqam bin Abil Arqam. Kenapakah rumah Al-Arqam bin Abil Arqam ini terkenal dan ada dalam sirah? Kerana ianya adalah pusat, markas, tempat Nabi SAW berdakwah. Daripada waktu Nabi berdakwah secara sembunyi-sembunyi sampailah waktu Nabi berdakwah secara terbuka. Sampailah waktu Nabi SAW pada waktu itu berdakwah secara terbuka. Bahkan pernah ketika mana 40 orang sahabat telah masuk Islam, maka mereka berkumpul di rumah Al-Arqam bin Abil Arqam kerana kawasannya yang strategik dan pada waktu itu kawasannya yang sesuai, kerana ianya terlindung dan sebagainya. Pada zaman kita, maka rumah ini, rumah Al-Arqam bin Abil Arqam ini, kita hanya boleh tahu tempatnya daripada salah satu pintu yang kita boleh nampak adanya Bawabah Al-Arqam. Maka itu menunjukkan kepada tempat rumah Al-Arqam bin Abil Arqam. Lalu pada zaman dahulu, pada zaman pemerintahan Khalifah Al-Mahdi daripada kerajaan Abbasiyah, sebenarnya telah dibina masjid kat sini. Dibina masjid dekat rumah Al-Arqam bin Abil Arqam. Namun pada tahun 1955, masjid ini telah dirobohkan ketika mana nak dibesarkan kawasan Masjidil Haram. Maka pada tahun 1955, pada waktu itu telah dirobohkan masjid ini yang mengingatkan kita kepada tempat mula-mula Nabi berdakwah atas tujuan pembesaran Masjidil Haram, dan diingatkan tempat ini dengan nama Bab Darul Arqam, pintu yang menunjukkan kepada rumah Al-Arqam bin Abil Arqam. Maka ini adalah tempat bersejarah yang lain secara ringkas. Seterusnya, tempat bersejarah yang lain adalah Darun Nadwah. Apakah fungsi Darun Nadwah? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Lalu secara ringkas, Darun Nadwah sebenarnya dibina ketika mana kali pertama orang Quraisy berjaya memerintah Mekah semula. Sebab orang Quraisy telah kehilangan kuasa ketika mana dia khianati oleh orang-orang Jurhum selepas kematian Nabi Ismail dan anak-anak dia. Padahal mereka dah berjanji mereka takkan mengambil alih urusan Kaabah. Maka pada waktu ketika mana Nabi Ismail meninggal dunia, orang Jurhum telah merampas dan telah mengambil pemerintahan Kaabah untuk tempoh yang lama, ribuan tahun. Kemudian bila orang Quraisy pada waktu itu nak mengambil semula pemerintahan Baitullah, pemerintahan Kaabah, maka orang Quraisy telah minta tolong dengan kabilah Khuza'ah. Dan ketika mana kabilah Khuza'ah dan Quraisy bergabung melawan dan berperang menentang golongan Jurhum, maka Jurhum kalah. Namun sekali lagi, orang Quraisy telah dikhianati oleh orang-orang Khuza'ah, di mana orang-orang Khuza'ah dia tak nak serahkan jawatan pengurusan Mekah ataupun pemerintahan Mekah, mereka simpan untuk diri mereka. Seperti yang kita dah belajar dalam kitab Ar-Rahiqul Maktum. Maka untuk tempoh 300 tahun lagi, orang-orang Khuza'ah pada waktu itu telah memerintah Mekah. Dan orang Quraisy menjadi pelarian di tempat asal mereka sendiri. Sehinggalah datangnya Qusay bin Kilab.
Maka Qusay bin Kilab datang. Dia datang daripada Syam sebab dia membesar dekat Syam. Mak dia berkahwin dengan orang Syam. Maka Qusay bin Kilab pada waktu itu telah menyatukan orang-orang Quraisy dan mereka berjaya mengalahkan orang-orang Khuza'ah dan mereka berjaya mendapat balik pemerintahan Kaabah. Ketika mana orang Quraisy dapat pemerintahan Kaabah, maka pada waktu itu Qusay telah membina satu tempat untuk mesyuarat, satu tempat pada waktu itu untuk mereka berbincang. Istilahnya seumpama parlimen pada zaman kita, dan ianya dipanggil sebagai Darun Nadwah. Dan Qusay sengaja bina Darun Nadwah ini menghadap ke arah Baitullah Kaabah, supaya bila orang Quraisy pada waktu itu bergaduh, maka dia akan buka pintu dan ditunjukkan Kaabah yang mereka pernah hilang daripada pemerintahan mereka untuk tempoh ribuan tahun apabila mereka berpecah. Apakah signifikannya? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Apakah signifikannya akan Darun Nadwah ini? Dekat Darun Nadwah inilah banyak kali orang Quraisy berkumpul dan berbincang untuk pada waktu itu menjatuhkan Nabi SAW. Sehingga kali terakhir pada waktu ketika mana sebelum Nabi berhijrah pada hari Khamis pada penghujung bulan Safar tahun yang ke-14 kenabian, maka pada waktu itu orang Quraisy telah berkumpul di Darun Nadwah dan mereka telah merancana untuk membunuh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan para khalifah daripada Abu Bakar, daripada Khalifah Umar dan sebagainya, bila mereka datang ke Mekah, mereka akan tinggal dekat Darun Nadwah. Lalu dekat manakah Darun Nadwah ini? Kita tengok dulu. Lalu ini anggaran Darun Nadwah. Ianya terletak berhampiran dengan Hijr Ismail. Ianya terletak berhampiran dengan Hijr Ismail. Lalu siapakah mula-mula yang masukkan Darun Nadwah dalam Masjidil Haram? Yang mula-mula memasukkan Darun Nadwah dalam Masjidil Haram sebenarnya adalah Khalifah Al-Mu'tadid Billah. Mim Ain Tadad dengan Dal. Al-Mu'tadid Billah bila? Pada tahun 284 Hijrah. Dialah orang yang mula-mula memasukkan Darun Nadwah. Sebelum tu Darun Nadwah luar Masjidil Haram. Tetapi bila Masjidil Haram dibesar, maka pada tahun 284 Hijrah, beliau adalah orang yang mula-mula memasukkan Darun Nadwah ke dalam Masjidil Haram. Di manakah anggaran Darun Nadwah? Maka zaman kita, anggaran Darun Nadwah adalah pada kawasan hijau tersebut. Secara anggaran, di situlah terletaknya Darun Nadwah, di kawasan hijau tersebut. Maka ini adalah Darun Nadwah yang menjadi tempat di mana orang Quraisy bermesyuarat untuk pada waktu itu menyerang ataupun menjatuh dan kali terakhir untuk al-a'yadzubillah membunuh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka ini adalah anggaran tempat Darun Nadwah. Kita nampak adanya Hijr Ismail, ianya adalah berhadapan dengan Hijr Ismail. Okey. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Seterusnya, apakah tempat yang kita nak ceritakan seterusnya? Rumah Siti Khadijah. Tadi kita belajar tentang rumah kelahiran Nabi. Itulah tempat dah bertukar menjadi maktabah ataupun menjadi perpustakaan. Tetapi di manakah rumah Nabi dan Khadijah? Di mana Nabi SAW membesarkan anak-anak baginda sebelum berhijrah. Di mana turunnya banyak wahyu di rumah Khadijah. Maka kawasan ini telah menjadi sebahagian daripada Masjidil Haram. Maka rumah Khadijah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, anggaran rumah Khadijah adalah bila kita keluar daripada Marwah dan kita nak balik ke hotel kita melalui jalan luar. Saya minta maaf. Okey. Okey.
Lalu kalaulah kita lihat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, yang bahagian hujung yang berhampiran dengan kita adalah Marwah, Safa dan Marwah. Lalu ini adalah Marwah. Bila kita keluar daripada Marwah, berhampiran dengan berhampiran, taklah dekat tetapi berhampiran dengan ada tandas bawah tanah yang di situ, maka sebenarnya itulah rumah Siti Khadijah. Dia bukanlah depan, bukanlah dekat, tetapi ianya adalah berada di tanah lapang yang menjadi tempat orang duduk, orang berehat. Tanda-tandanya adalah dia diletakkan dengan mozaik yang ditinggikan dan mozaik yang berbeza daripada lantai-lantai mozaik yang lain. Maka kita cuba tengok, kalaulah ada gambar yang lain, gambar dia pun dah jadi sengit dah, minta maaf. Allahumma salli ala sayyidina. Okey. Ini dia anggaran yang warna hijau tersebut. Yang warna hijau tersebut, maka itulah anggaran rumah Nabi SAW dan juga rumah Khadijah. Kalau sahabat-sahabat nampak yang warna hijau tersebut. Bila kita keluar daripada Marwah, kita akan lalu jalan ni nak balik ke hotel, kerana kebanyakan daripada orang Malaysia duduk ke Ajiat, ataupun duduk dekat Menara Safwah, ataupun duduk dekat Menara Jam dan sebagainya. Maka di manakah rumah Khadijah? Anggarannya adalah dekat kawasan hijau yang kita nampak pada gambar. Itu adalah rumah Khadijah dan juga rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ianya ditandakan dengan mozaik-mozaik kecil yang berbeza daripada mozaik-mozaik marmar putih yang berada berhampiran dengan dia. Maka ini adalah rumah isteri baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam tinggal di sini untuk tempoh yang lama sehinggalah Nabi sallallahu alaihi wasallam berhijrah. Seterusnya, apakah lagi yang kita boleh baca? Seterusnya kita sambung esok insya-Allah. Masa dah tidak mengizinkan, insya-Allah kita akan sambung esok. Esok adalah siri yang terakhir, kerana esok hanya tinggal Gua Thur, kemudian Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, tinggal Masjid Syajarah dan juga Masjid Fatah. Itu sahaja yang tinggal. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Lalu insya-Allah esok kita ulang sedikit rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana proses rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sebagainya. Lalu ada sedikit yang saya tak sempat nak cerita. Insya-Allah kita akan khatamkan sejarah Mekah esok, dan kita akan mula masuk kepada fadilat haji, hadis-hadis berkenaan tentang fadilat haji. Moga-moga bermanfaat. Kita jumpa jam 6 petang nanti jika diizinkan oleh Allah dalam program Hamba Ilahi insya-Allah. Terima kasih kepada sahabat-sahabat semua, kepada para sahabat-sahabat yang mana masih ingin untuk melakukan ibadah korban. Pendaftaran ibadah korban masih lagi dibuka. Pada tahun ini saya akan buat korban bersama dengan sahabat Mursyid Al-Haramain Travel di Mekah Al-Mukarramah. Kalaulah ada yang masih lagi ingin belum melakukan korban dan ada kemampuan, maka dijemput bersama untuk berkorban di bumi Mekah Al-Mukarramah. Moga-moga korban kita, ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita jumpa pada jam 6 petang nanti insya-Allah. Terima kasih semua.